Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, sir. Baik, sir. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Okey, good. Okey, hari ini kita akan sambung kuliah kita pada next topik iaitu hybrid equivalent circuit. Untuk last week kita dah cover RE model yang kita cek beta RE tu kan. Okay, this week pada minggu ini kita masih lagi dalam RE tapi dalam topik hybrid equivalent model. Jadi ini kita akan tukar a few parameter yang hybrid equivalent circuit tu kepada perwakilan daripada beta RE ataupun RE. Okay, RE model has advantage that parameters are defined by the actual operating conditions. Okay, untuk yang ini, okay. Whereas the parameter of the hybrid equivalent circuit are defined in general terms for any operating condition. Okay, yang ini ialah HI input resistance, HR reverse transfer voltage ratio, VI V out, HF forward transfer, lepas tu H out ini ialah output conductance. Ini yang awak perlu dapat daripada datasheet Contoh, saya bagi contoh HN N okay. Saya bagi contoh di sini yang ini NPN silicon. Alright, saya share. Okey, contohnya tengok pada tab data description. Okey, sebagai contoh general purpose transistors ni NPN silicon 2N3903, 2N3904 ialah kod dia, kod transistor tersebut. Okey, awak tengok kita ada maximum rating, thermal characteristic, and another one we have off characteristic, and yang penting pada kita ialah on characteristic. Okay, this is ini ialah dia cerita lah limitation dia apa, maximum value boleh masuk semualah ni everything. Tapi yang penting untuk kita ialah on characteristic. Okay, contoh kat sini. Boleh nampak tak yang saya share ni? Nampak. Okay, good. Terus on characteristic ni ada je yang boleh join ni. So on characteristic contoh awak boleh tahu jauh daripada data sheet ni, awak boleh tahu berapa range beta. Okey, ni range HFE ni ialah beta, range dia 50 hingga 150 je untuk yang 2N3903, 2N3904 daripada 100 hingga 300 spek dia. Dia punya range lah, maksudnya beta awak tu tak boleh lebih daripada, tak boleh kurang ataupun tak boleh lebih daripada range yang ditetapkan oleh manufacturer ni. Okey, apa yang saya maksudkan dalam nota tu adalah HFE yang ini. Nota tadi tu input resistance, reverse resistance kan. Okay, yang itu ialah ini. Dia ada HIE, HRE, HFE, HOE. Ini dia. Ini ialah untuk small signal characteristic.
Bila dalam small signal characteristic, dia ada bagi dalam data sheet supplier bekalkan, dia ada mention lah berapa. Okay, macam contoh dia kat sini minimum dia, contoh untuk input impedance dia ialah 1 kilo ohms, dia punya maksimum ialah 8 kilo ohms. And then untuk 2904 ni 1 kilo ohm dengan 10 kilo ohms. And voltage feedback ratio HRE 0.1 darab 10^-4, 5 darab 10^-4. Okey. Ini ialah yang saya cakap, ini small signal current gain, ini HFE, output admittance HOE. Alright, ini dia value-value yang dimasukkan dalam nota ni. Okay, back pada ni kelas kita. Okay, ini HI input resistance, HR adalah reverse resistance voltage ratio, iaitu V in over V out, iaitu approximately kosong. HF ialah forward transfer current ratio, I out over I in, and H out ialah output conductance ataupun output conductance dia kat sini lah. 1 over R out ialah output conductance. Okay, as HR and H out has small values, and by removing HR and H out, only slightly affected the result of AV, voltage gain, AI, current gain, Z out kita, and Z in kita, output resistance and input resistance kita. Basically, ini adalah common emitter configuration yang untuk yang biasa kita tengok. And then dia tukar dia kepada hybrid equivalent circuit. Yang ni juga, ni dalam ini hybrid equivalent circuit. Kat sini awak boleh nampak dia ada HRE. So nampak dia ada HRE sini. Dia ada HFE. And dia ada HOE. Ini dalam transistor itself and HIE sini. So ini lita dia, ini yang asal di setara dia dalam dia. Okay, the same time, bila kita buat macam ini, bentuk dia sebegini, kita boleh setarakan dia dengan okey, kita boleh setarakan dia yang ini. Dia cakap tadi dia shortkan yang ini kan. HR dia remove. So dia gantikan dia dengan short kat sini. Dia shortkan dia. And H out. H out ni yang sebelah sini. Yang ini dia open. Dia remove jadi open. HR ni dia open. Yang HR ni bila dia remove dia jadi short. Tapi kita still ada. So yang ini, H yang ini dia jadi, kita boleh move dia ke sini. And then yang H ni masih kita letak lah. Kat sini ialah H in. Input tadi tu. Di mana H in tadi ialah input resistance. And HF ialah forward current ratio. Yang ni HF ni. Di sini Sebab kita dah remove yang ini. Kita remove ini gantikan, remove yang ini kita remove. And also ini pun kita akan remove.
Bila kita remove, yang ini kita gantikan dia jadi short circuit. Yang output dia kita jadi open. So bila dia dah open, kita susun balik. Jadi H ni kita boleh move ke sini, H in, input, and HF VI ni masih sama. Okey, bila dah dapat bentuk sebegini, secara tak langsung kita boleh comparekan dengan yang previous topik di mana kita menggunakan beta RE dan beta IB untuk common emitter, and RE dan juga alpha IE untuk common base. Okey, tengok ni. Untuk common emitter, yang ini HIE, dia akan similar dengan equivalent dengan beta RE yang ini. Manakala HFE ni dia akan similar dengan beta. Itu untuk common emitter configuration. Manakala untuk common base configuration, H in similar dengan RE. Manakala HF ni similar dengan negatif alpha. Sebab direction dia, arrow ni berbeza. So sebab tu dia sama dengan negatif alpha. Approximately alpha kita ialah near to 1, 0.98, 0.99, 0.97. Itulah dia punya value. Okay, boleh follow tak setakat ini? Boleh tu. Boleh faham dia buat comparison itu. And then untuk common emitter fixed bias configurations, okay, the input is applied to base. Yang ini, the input is applied to base. Input kita apply to base. Base masuk kan? Okay, the output is taken from the collector. So output kita di sini. And then the high impedance, input impedance ialah RB kita, high input impedance. Low output impedance pada RC. High voltage and current gain. Okay, high voltage and current gain. Phase shift between input and output is 180 degree. So untuk AC equivalent circuit, okay, AC equivalent circuit, kita akan DC ni, untuk DC yang ini DC ni, ni DC, kita akan shortkan, DC source kita akan short ataupun kita remove dia. Gantikan dia dengan ground. Remove. Kita replace dengan ground. Manakala yang kapasitor ni, C1, C2 ni kita shortkan dia juga. Kita shortkan. So bila kita short dia jadi, kita tak gunalah kan. Dia jadi satu wire lah untuk ni. Okay. Sebab tu juga DC source, bila DC source short, kita ganti dengan ground. Atau short ataupun remove, kita gantikannya dengan ground. Capacitor is shorted, sama juga. Kita short, dia akan jadi satu connection kat situ. So di sini kita akan ganti dia dengan ground. That's why RB ni dia connected dengan ground and RC ni dia connected dengan ground. So ini similar dengan last ataupun dengan AC analysis yang sebelum ni. Okay, this is the common emitter fixed bias configuration dia. So awak akan dapat RE equivalent circuit ialah beta RE and beta IB. This is common emitter dan kita ada satu R out di sini.
Satu tambahan R out. So ada IB yang masuk pada bahagian input, IC masuk pada bahagian output. Untuk common emitter fixed bias configuration, this is the full RE model dia. So Z in kita baca daripada RB ni. Ini ialah Z in. Z out kita kena cari daripada sini. Okey. Untuk bagi input Z in ialah RB parallel dengan R beta RE. Okey, RB parallel dengan beta RE. Jika RB ni dia sangat besar, itu 10 kali ganda daripada beta RE, so Zin kita automatically akan nilai dia lebih kurang dengan beta RE. Untuk output pula, Z out is equal RC. RC ni parallel dengan R out. As R out is more bigger 10 RC ataupun R out kita ialah infinity. Okay, infinity. So Z out kita automatically akan sama dengan RC sebab bila RC dia parallelkan such a big number, infinity number, so dia akan dapat mula pada RC. So voltage gain ialah V out over V in kan? Okay, V out over V in. Atau kita boleh dapat dia dengan dengan macam mana dapatkan voltage gain dia ialah, apa yang kita tahu ialah voltage gain ialah V out over V in. Di mana V out ialah di sini, V out kita ialah negatif RC parallel dengan RB, R out darabkan dengan beta IB yang ini. Ini V out kita. Sebab kenapa dia negatif? Sebab sepatutnya yang I out ni arus dia macam ni kan, ke bawah. Tapi since IC masuk ke dalam, so sebab tu dia negatif. So negatif beta IB, macam yang tahu IC ialah beta IB. Beta IB darabkan dengan RC parallel dengan R out. So IB ialah V in over beta RE. Okay, yang ini beta RE. Masukkan V out equal beta V in begini. Awak akan dapat AV ialah V out over V in RC parallel dengan R out over RE. Macam mana dapat formula ni? Ni benarnya dapat bagi dengan RE. So sekiranya R out awak adalah terlalu besar ataupun almost infinity, automatically voltage gain awak ialah negatif RC bahagi RE. Okay, current gain yang kita tahu current gain ialah I out bagi over I in, ratio output I out bahagi dengan R in, di mana formula dia yang ini. Ni this is the final formula. AR voltage gain is equal AV Z1 RC. Di mana apa yang kita tahu I out over I in. Ini macam nak dapatkan I out over I in ni. Dia cross dengan IB dia dapat ini final dia dapat lah.
beta RB R out bahagi R out tambah RC darabkan RB tambah beta RE. So, dia akan menghampiri RB nilai dia jika R out lebih besar atau sama dengan 10 RC dan dia kena ada dua condition ni, RB lebih besar atau sama dengan 10 beta RE. So dua condition ni dipenuhi, automatik gandaan arus kita ialah sama hampiri dengan beta. Ataupun awak boleh kiralah menggunakan formula yang ini. Formula ni. Kalau tak ada, tak fulfill ni, kita kena guna formula ni. Beta RB R out bahagi R out tambah RC tambah darabkan dengan RB tambah beta RE. Okey, itu formula dia. Ataupun diringkaskan, current gain is equal negative AV darabkan Zin bahagi RC. Sebab AV kita ialah negatif darabkan negatif dapat positif. Okey, ini awak boleh dapatkan dengan buat ni lah. I out is equal R out darab RB ni dengan voltage divider kan. Formula voltage divider punya arus ataupun KVL divided ni arusnya voltage divider R out darab beta IB bahagikan dengan R out tambah RC ni I out, and then I out over IB is equal R out of beta bahagi R out tambah RC, and then di sini IB ialah RB kali I in bahagi RB tambah beta RE. Kita tengok lita yang inilah So awak akan tengok lita yang ini. Ni. Nak tahu IB darab IB darab RB input lah. Yang ini input ni. So boleh dapat dapatkan yang ini. And then bila dah ada IB, I in, I out ni di cancel out. So dapat yang ini. Ini ialah formula untuk gandaan arus pada common emitter fixed bias configurations. Okey, tengok contoh yang ini. Determine dia suruh kita cari IB, IE, RE, Zin, Zout and AV. Okey, IB, IE, RE ni nak dapat RE kita kena dapatkan IB dan IE menggunakan teknik DC analysis. So teknik DC analysis, and then baru kita dapat RE menggunakan formula 26 mV bahagi IE. Dari situ baru kita cari dia punya Zin, Zout. Okey. Awak boleh try dalam masa 5 minutes. Nanti kita boleh discuss. Kita tengok example number 5. Buat dulu dalam masa 5 minit. Nanti saya tunjukkan, kita discuss macam mana selesaikan soalan yang ini. Boleh? Awak try dulu.
Okay, untuk example number 5. Yang ini, example number 5 yang ini. So, dia suruh kita cari IB, IE, RE. Dan juga Z in, Z out. So, you must remember untuk dapatkan IE. Okay. To find IE. Kita kena buat DC analysis. So from the previous chapter, we know that daripada through VCC is equal tolak IBRE VCC tolakkan dengan I B RB. Okay. Tolak VBE sama dengan kosong. So dari sini kita tahu IB is equal VCC tolak VBE bahagikan dengan RB. So awak akan dapat nanti VCC ialah 12 tolak 0.7 bahagikan RB awak ialah RB berapa kelas? 470 kilo. So sama dengan awak akan dapat nilai IB awak ialah 24.04 microampere. So awak tahu juga IE sama dengan berapa? IE sama dengan apa formula dia? Kelas? Dengar tak? Beta plus 1 IB ya, sir? Yep. Beta plus 1 IB. So akan dapat value dia IE sama dengan beta plus 1 IB. So awak akan dapat nilai IE awak ialah 24.3 miliampere. Sebab dalam soalan dia dah bagi beta is equal 100. So R out ialah R out kita RM50 kilo ohm. Okey, ini baru dapat dari situ, dari kita ini so seterusnya kita kena dapatkan nilai RE. RE is equal 26
Milivolt bahagikan dengan IE. So, awak akan dapat 26 bagi IE, awak akan dapat nilai dia adalah 10.71 ohms. Okey. Dia suruh kita lagi cari value apa? IE dah dapat Zin kan? Okay, Zin. Terus kita cari Zin. Zin sama dengan apa? Dari formula tu. Jadi nota ialah Zin sama dengan RB parallel dengan beta RE. Kenapa kita tak boleh ambil Zin sama dengan beta RE? Terus sebab dalam contoh ni dia dah bagi lah. Rout kita ialah 50 kilo ohms. Sorry bukan. Ini lah Zin. Zin pula. Zin tak ada masalah. Okay, Zin. Kita kira terus. RB kita ialah 470 K. Parallel dengan beta RE kita ialah 10.71. So, awak akan dapat ni 10 kali 71 darab 100. Sebab beta ialah 100, RE kita ialah 10.71. So, awak akan dapat jawapan awak ialah 1.06 kilo ohm. Pun awak boleh dapat juga jawapan 1.07 lah kilo ohms. Okey. Sebab kenapa jawapan kita menghampiri beta RE? Sebab nilai RB ni lebih besar, 10 kali ganda lebih besar daripada beta RE. Okey, manakala Z out ialah R out parallel dengan RC. So R out kita ialah 50. Okey. Parallel dengan RC kita ialah 3K, 3 kilo ohms. So awak akan dapat jawapan awak kat sini ialah Z out awak ialah 2.83 kilo ohms. Berbanding kalau R out kita ialah infinity, so awak akan dapat nilai dia adalah 3K lah. Z out awak. AV, dia suruh cari kita AV. AV ialah daripada equation AV sama dengan negatif R out parallel RC bahagikan dengan RE. Jadi formula ni bagi. So R out RC kita ialah 2.83 kilo ohms bahagikan dengan RE kita ialah 10.71. So awak akan dapat nilai dia ialah negatif 264.24. And last sekali nak dapatkan AI.
So AI ni, gandaan arus ni, kita kena guna formula yang beta, yang raw tu lah, bukan yang dah ringkaskan. Kita guna formula yang ini. Kita kena guna formula yang ini. Formula yang ini. Sebab dia bagi nilai R out. So this is original formula. Sebelum diringkaskan And then kita menggunakan formula yang itu. Kita masukkan In sama dengan beta RB darabkan dengan R out bahagikan dengan R out tambah RC kali RB tambah beta RE. So dari sini awak akan dapat nilai dia ialah, masukkan nilai dia. Masukkan nilai beta ialah 100. RB ialah 470K kilo ohms. R out kita ialah 50 kilo ohms. Bahagi dengan R out kita ialah 50K, 50 kilo ohms. Tambah dengan RC ialah 3 kilo ohms. Darabkan dengan RB 470K. Tambah dengan beta RE kita ialah 1.6 dan 069K. Oh, yang lain lah. Tak nampak. Sini. Satu 069K. Okey. Jawapan dia kat sini Jawapan dia awak akan dapat So the answer is awak akan dapat nilai A in sama dengan jawapan dia 94.13. Okey? Boleh tak kelas? Kelas okey? Okey tak? Okay, sir. Oh, ingatkan dah syahid. Senyap je. Okey, dah salin ke? Dah salin belum? Dah, sir. Dah Okey, tak apa. Okay, next kita tengok. Ini adalah contoh untuk common fixed bias configurations.
Another yang kita akan tengok, another one yang kita tengok adalah common emitter voltage divider bias configuration. So kalau awak boleh ingat balik semula, semua ni dia berkaitan balik semula dengan DC analysis. So tak mustahil kalau soalan dia terus combine DC analysis and AC analysis. So dia terus combine, dia suruh cari dalam AC analysis, DC analysis. Dan awak kena buat pula AC analysis based on jawapan yang awak dapat, especially IB dan IE tu. So daripada IB, IE baru kita carikan RE, dia punya AC equivalent circuit. So soalan ni boleh macam-macam dia tukar. So that's why awak kena ingat, okay, macam mana nak dapatkan RE. So nak dapat RE, kena cari IB dan IE dulu. Itu yang penting. Okay, next kita tengok ialah common emitter voltage divider bias configuration. Dia sama, masih sama. Okay, masih sama. Cuma di sini, okay, di sini, ini kita panggil dia common emitter voltage bias configuration, di mana kita bypasskan RE. RE kita bypass. Kenapa kita bypass? Sebab dalam syarat yang awal tu kita cakap, kita beritahu, okay, DC source is shorted. Dia di-shortkan. So dia gantikan dengan ground. And then capacitor is shorted. Litar asal dia ada kapasitor kan? Dia ada kapasitor, dia ada 3 kapasitor. Setiap RB tu dia ada kapasitor dia. Ada C2 ada kapasitor dia, CE ada kapasitor dia. Okay. Bila kita shortkan dia ni, kita shortkan, so secara tak langsung, bentuk dia macam ini akan jadilah short di kapasitor. So RE kita pun dia akan short. That one kita panggil dia common emitter voltage divider bias configuration. RE bypass. Bypass lah. Condition dia ialah RE kita bypass. Ada satu lagi, kita unbypass dia. Maksudnya kita kena consider value RE tu. Okay, first kita akan tengok this is bypass. Okay, ni bypass. Okay, kita akan tengok. Okay, ini. Ini adalah yang ini. Ini. Okay, ini adalah RE equivalent circuit untuk voltage divider bias configurations. Di mana kita ada R1, R2. Ini R1, R2 yang akan kita selarikan dia, dapatkan R nodes dia ni. And then yang lain tiada beza dengan fixed bias tadi tu, fixed bias configuration. Cuma dia ada R1, R2 je yang ini. So kat sini tricky sikit lah, ada tambahan. So untuk input impedance, R1 dengan dapatkan dulu R prime, node ni, R prime ni, di mana R1 parallel dengan R2, dapat R prime. Daripada itu, dah dapat nilai R prime ni, dapatkan Zin. Zin daripada sini, so kita kena consider lah. Zin daripada sini,
from here. So Z in yang ini is equal R prime ni parallel lagi dengan beta RE. Beta RE ni. So baru kita dapat Z in kita. Pada output impedance masih sama RC parallel dengan R note. R out ni. Masih sama. Sama dengan yang fixed bias tadi. So basically V out kita akan sama dengan yang tadi. Voltage gain kita akan sama dengan fixed bias yang tadi yang sebelum kita tengok yang previous kita tengok ni, yang mana IB is equal V in beta RE, di mana V out is equal negative beta V in R beta RE. Ni sama je. So cancel out sini, dah akan dapat V out over V in sama dengan RC parallel R out bahagi RE. Ataupun kalau R out ni section infinity, kita akan dapat negatif RC bahagi RE. Ni untuk voltage gain, output impedance dan input impedance. Manakala AI ataupun gandaan arus, dia ada beza sikit. Di mana since kita punya R tu, sebelum ni untuk yang fixed bias kita guna RB, tapi yang untuk yang ini RB tu kita gantikan nilai dia dengan R prime. Di mana yang awak boleh tahu daripada Lita tu, dapat I out is equal R out darab beta IB bahagi R out tambah RC. Ini sama je lah I out over RB ni. Tapi pada yang berbeza pada input. Sebenarnya kita sebab dalam input kita ada, dalam input punya itu kita ada R1, kita ada R2. That's why R1, R2 ni kita kena dapatkan R prime dia. So, kita tukar daripada R prime ni. So bila dapat ni IB is equal R prime darab IE bahagikan R prime tambah beta RE. Sebab Lita dia dah jadi, Lita yang asal tu dia jadi yang ni yang bahagian input dia jadi ini. Input dia akan jadi macam gini. Okey. Sini ada R. Ini ada beta RE. And kita ada IB. Ini IB. And then kita ada I in kat sini. Alright. Then that's why the IB, hilang pula B dia. IB sama dengan R prime darabkan dengan RE, IE, I in bahagi dengan R prime tambah beta RE. Ini gunakan voltage divider ataupun formula. So IB is over I in sama dengan R prime bahagi R prime tambah beta RE. Ini dia punya formula. If R out not equal infinity. Kalau ni condition R out equal infinity. Okay.
Okay, nak mudah faham, kita tengok kita tengok Lita ni, kita tengok contoh. Okay, first of all, dia suruh kita cari nilai RE. Okay, untuk ini so untuk example 6 ni, dia suruh kita cari menggunakan teknik yang first ialah bypass ni saya boleh cakap. Dia tak clear pula kat sini. Okay, bypass. Yang ini menggunakan teknik bypass. Nanti kita akan copy semula. Ini menggunakan unbypass teknik. Okay. So, kita kena ingat semula macam mana nak dapatkan IE menggunakan teknik yang voltage divider pada DC analysis. Tu kena ingat awak kena ingat. Tu saya tak akan review balik, awak kena ingat semula, nak check balik semula nota yang saya ajar untuk DC analysis. Okay, untuk first solution dia, kita tengok okay, solution. Kita boleh buat untuk DC analysis, kita testing. Beta RE lebih besar daripada 10 R2. So dari sini beta RE beta 100 kalikan dengan RE kita ialah 1.5K. Lebih besar tak daripada 10. R2 kita ialah 8.2K ohms. So mana lagi besar? So 135. Beta kita bukan 100, beta kita ialah 90. So dapat 135 kilo ohms is bigger than 82 kilo ohm. So kita syarat itu satisfied. So kita dah memenuhi syarat di mana beta RE lebih besar daripada 10 R2.
Okay, kalau beta RE lebih besar daripada 10 R2, automatically kita boleh guna approximation approach. By using approximation approach, untuk DC analysis, kita boleh tahu yang ini untuk yang ini based on DC analysis yang lepas, kita boleh guna VB. Ni kena tengok balik nota yang lepas VB sama dengan R2 bahagikan dengan R1 tambah R2. Darabkan dengan VCC. So sama dengan awak akan dapat VB ialah R2 awak ialah 8.2 kilo ohms. BCC kita dalam soalan tu ialah 22 kilo 22 volt. Sorry. Kilo pula. Tinggi sangat. R1 dalam detail contoh ialah 56 kilo ohms. R2 ialah 8.2 kilo ohms. So awak akan dapat jawapan awak ialah akan dapat answer awak 2.81 volt. Okay, VE. Yang awak tahu sebelum ni VBE sama dengan VB tolak VE. So automatic VE is equal VB tolak VBE. Di mana VBE kita ialah 0.7. So VE sama dengan VB ialah VB 2.81 tolakkan dengan 0.7 volt. So awak akan dapat nilai awak value VE ialah 2.11 volt. Okay, kita dah dapat VE. So automatic kita boleh cari IE. So VE, IE sama dengan VE bahagi dengan RE. So sama dengan VE ialah 2.11 volt bahagikan dengan RE kita ialah 1.5 kilo ohms. So awak akan dapat nilai IE ialah 1.41 miliampere. Okey, kita dah dapat IE dan kita boleh cari nilai RE. So nilai RE ialah 26 milivolt bahagikan dengan IE. So sama dengan 26 mili bahagikan IE 1.41 mili. So awak dapat nilai awak ialah 18.44 ohm. Okey, kita dah selesai untuk DC analysis kita sehingga kita dah dapat nilai RE.
So sekarang kita kena selesaikan bahagian AC. So AC part. So equivalent circuit dia, sometimes soalan dia boleh minta, okay, draw the AC equivalent circuit for this amplifier. So awak kena lukis lah AC equivalent circuit. Kita ada R1, R2, and then since the bypass, kita abaikan, boleh dah abaikan RE. So kita ada beta RE di sini, and then kita ada RE, dan kita ada RC. Okey, ini ialah Vin. Ini ialah R1. Ini R1. R2. Ini ialah beta RE. Yang ini ialah beta IB. Ini ialah R out kita. Dan ialah RC. Okey, kita tengok value-value-nya. Ini ialah V in kita, V out kita. Okey. Ini crown. And then kita boleh tengok ini ialah Z out dari sini. Tengok ialah Z in. Okay, a few things yang kita kena tahu. Yang kena aware di mana kita ada I in di sini. Dan kita ada IB yang masuk di sini. Dan kita ada I out. I out. Okay, ini internal dia, okey. Lagi beta IBR, okey dah. Okey, right. Okay, then first thing ialah kita kena dapatkan ini tadi A. So untuk dapat B, A. Okay. Dan untuk dapatkan B, dapatkan dulu R prime ni. R prime is equal R1 parallel dengan R2. So R1 kita ialah 56K kilo ohms parallel dengan 8.2 kilo ohm. So akan dapat nilai R1 parallel dengan R2 ialah 7.15 kilo ohm.
So dari situ dah dapatkan ini. R prime tu. Bila kita dah dapatkan R prime tu, next kita dapatkan Z in. Z in is equal R prime parallel dengan beta R E. So R prime kita 7.15 parallel dengan beta R E kita ialah 90 darab 18 point 44. Ini 0.44. So awak akan dapat jawapan awak 1.35 kilo ohms. Itu baru Z in. Daripada Z in, ada soalan? Okey, daripada sekarang dia nak suruh kita cari Z out kan? Z out kita boleh consider dia sama dengan RC, iaitu sama dengan 6.8 kilo ohm, di mana R out kita sama dengan infinity. So sebab tu kita ambil dia, sebab dia tak, dalam soalan dia tak beri berapa nilai R out. So kita consider R out kita ialah infinity. And then dia suruh kita cari AV. Ini C. D suruh cari AV. Okey. AV ialah AV dalam ni, case ni ialah dia infinity. So kita boleh guna formula RC over RE, di mana RC kita ialah negatif 6.8 kilo ohms bahagikan dengan RE kita ialah 18.44. So awak akan dapat nilai nilai AV awak lah negatif 368.76. Then soalan dia minta kita cari apa lagi? Dah, sampai tu je kita cari. Let's say tambah lagi soalan kat sini. Nombor 5, dia suruh kita cari AI. Okay. Kalau dia minta AI, so kalau dia suruh kita cari AI, sebab R itu ialah infinity, automatik kita boleh guna formula yang V dapatkan AI. Di mana ada R equal infinity
So kita boleh guna formula yang AI is equal beta R prime bahagikan dengan R tambah beta R E. So sama dengan 90 kali darabkan dengan 7.15 kilo ohm. Okey. Bahagi dengan R prime ialah 7.15K. Tambahkan dengan beta RE kita ialah 100 1.66K. So awak akan dapat jawapan awak ialah 73.04. Okey kelas? Okey tak? Okey, sir. Boleh tak? Boleh follow ke? Saya tahu awak mesti tengah blur ni. Dia basically dia menggabungkan juga yang lepas-lepas punya kelas Okay, ini dia punya AC part tadi tu. So, soalan boleh juga dia test awak dengan menggunakan dia tak bagi R out tapi dia bagi HOE. Katalah soalan tu dia cakap, contohlah soalan kat sini, dia cakap dia tak bagi ni tapi dia cakap determine yang ini. Contoh sini, if HOE equal dia bagi HOE ialah berapa hari tu saya dapat let's say dia bagi HOE ialah 20. Katalah dia bagi HOE awak ialah 20 micro ampere over V. So, if let's say kalau HOE dia bagi 20 micro ampere over V, so rumus dia ialah, ini ialah output kan? Output impedance kan, dia cakap kan HOE ni. So, boleh guna formula yang ini dari sini. Tak boleh dah. Ini ialah fix formula ni ialah R out sama dengan 1 over HOE. So automatically 1 bahagi 20 micro. So akan dapat 50 kilo ohm. Okay. Ini ialah kalau dia nak trick awak lah dengan soalan dia bagi HOE, nilai HOE. Sir, Ya. macam mana nak tahu yang RO tu definitif? Okay. Biasanya soalan dia akan cakap lah. Tapi kalau dia tak bagi, kalau R out dia tak bagi nilai,
So awak assume R out is equal infinity. Tapi kalau dia bagi R out ataupun dia bagi nilai HOE tu, so awak kena check dapat kena consider R out tu. Faham? Faham tak? Faham sir? Kadang-kadang soalan dia saja nak trick awak, dia tak bagi nilai R out tapi dia cakap HOE, nilai HOE ni ialah 20 microampere over volt. Kan? Ampere over volt nilai dia Siemens S tu kan. Tapi kalau voltan over arus dapat nilai ni kan. Voltan over arus akan dapat nilai ohms. Sebab that's why 1 over HOE ni dapat ni. Sebab HOE ni tadi yang kita tengok dalam datasheet HOE ialah output admittance kan. Output admittance ialah di mana output admittance nilai yang awak belajar dalam cerita, admittance ialah arus bahagi dengan voltan. Betul? Ingat lagi tak cerita? So output admittance HOE output admittance. Di mana unit dia ialah ni unit dia. Admittance ialah arus bahagikan dengan voltan. I out bahagikan V out. Ni output admittance. So dapatlah nilai dia R out. So nak tahu dia punya I out bagi ni 1 per R out. Dan inilah nilai dia. Dan nak dapatkan R out kita bahagikan 1 per 20 microampere. Yang ni HOE output emitter ni awak akan dapat R out awak berapa. Okey, dalam kes ni dia bypass yang soalan kita contoh ni dia bypasskan ni tau. Dia bypasskan ini. Sebab tu awak tak ambil kira wujudnya RE ni. Next nanti kita akan tengok unbypass di mana kita kena kira masukkan RE ni dalam calculation kita. Okey, kelas ada soalan? So kita tengok example lagi lah supaya awak mahir. So tengok example number 7. So kita consider ni ialah bypass. Kali ni dia bagi nilai R out. So kat sini ada R out. So bila dia bagi nilai R out, kita kena calculate dia menggunakan kaedah. Kita kena consider wujudnya R out tu. Tak bolehlah kita consider R equal infinity. Tu tak boleh. So macam mana nak buat solution? Macam mana kita nak selesaikan soalan ni bila dia bagi R out. Okay, first kita buat serupa juga dengan solution macam yang tadi tu. Cuma kita masukkan nilai R out tu lah. Okay, first
kita check dulu. Boleh tak kita guna approximation approach untuk cari IE. So before that, nak dapat RE kena cari IE kan. So kita buat DC dulu, DC testing. Okay. So, DC. So, kita buat DC part dulu. So testing dulu. Kita testing sebab kita nak gunakan approximation teknik kan. Testing beta RE lebih besar atau sama dengan, lebih besar tak? Lebih besar daripada berapa tadi? 10 R2. So kalau dia lebih besar, kita ni lah. Lebih besar ke tak? 10 R2, beta lebih besar daripada 10 R2. And apa yang kita boleh buat dari situ, kita masukkan nilai beta kita adalah 120. Harapkan dengan RE kita ialah 0.56 kilo ohms. Lebih besar tak daripada 10. R2 kita ialah, oh ini dia tak ada R2, ni terus direct je. Contoh ini sepatutnya kita try dekat bypass ni. Sorry. Yang ini sepatutnya kita try yang dekat tadi ni. Dekat yang ini patutnya kita try. Tak apa. Ni sebab dia nak dia nak tunjukkan yang ini. Sorry, yang ini dia nak tunjukkan kita. Sampel yang ini macam ni tunjuk. Sample 7. Ya. Ini patutnya kasih. Okay, let's say untuk soalan yang sama tadi ni, kita dia bahagi soalan sama ni dia bagi soalan yang sama kalau dia cakap, okay, saya cakap if yang ini, if HOE is equal 20 micro AV, so R naught kita akan dapat 1 over HOE itu sama dengan 50 kilo ohms. Okay. So dari situ kita kena dapatkan nilai. So find Z out
Z out, yang kita boleh cari Z out. Yang baru kita boleh cari Z out AV dengan Z in pun kita boleh cari Z in. Find Z in, Z out, Z in, Z out, AV, AI. From example 6. So dia suruh kita cari Z in. Okay, Z in, basically Z in kita masih sama. Z. Z in is equal 1 point R prime dengan beta RE. So sama dengan 1.35 kilo ohm. Masih sama And then dia suruh kita cari Z out. Okay, Z out is equal R C parallel dengan R out. Di mana RC kita ialah 6.8 kilo ohms. R out kita ialah 50 kilo ohms. So awak akan dapat nilai baru dia ialah 5.98 kilo ohm. Berbanding sebelum ini kalau R out infinity dia sama dengan RC kan. And then okay, R AV. AV tandaan voltan sama dengan negatif RC parallel dengan R out bahagikan dengan RE. So RC parallel dengan R out dapat 5.98. Okay, bahagi RE. RE kita ialah RE yang sebelum ni kita dapat 18.44. So sama dengan negatif 324.3. And then nak dapatkan AI. AI. So AI sama dengan beta R prime R naught bahagi R out tambah RC tambah R prime tambah beta RE. So awak pendapat beta awak adalah 90. R prime ialah 7.15K. R out awak ialah 50K. So R out ialah 50K tambah 6.8K. So darabkan dengan 7.15 kilo ohms tambahkan dengan 1.66 kilo ohms. So awak akan dapat nilai
Gandaan arus awak ialah 64.3. Okey. Okey kelas. Ada soalan tak? Untuk common emitter voltage divider bypass condition. Ada soalan? Setakat ni tak ada, sir. Boleh Tak ada, faham sir. Alright, okay. Saya stop kelas kita sampai sini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi next week. Alright, okay. Sir, Ya, lab sheet 2 tu hantar bila? lab sheet 2. So, you buat minggu ni. Next week lah hantar. Ahad eh? Hantar je kat bilik saya nanti. Alright, sir. Ataupun kalau pukul 2 sampai pukul 5. Kalau awak hantar petang, awak kena hantar dekat lab lah sebab saya ada kat lab. Kan? So, next week turn section 6 kan? Ha. So kalau awak pagi, awak boleh hantar di bilik saya. Kalau petang, kalau hantar pukul 2 tu, awak kena hantar di Makmal. Itu je lah. Right, sir. Okay, anything else? Tak ada Okay, saya akan share borang kedatangan dalam Telegram. So, awak boleh isi. Okay, terima kasih semua. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Right, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Selamat tengah Thank you, hari. sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, jaga diri elok-elok. Okay.